Okay, right guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita bertemu lagi di dalam subtopik yang seterusnya iaitu 8.11 ataupun 8.11 di mana kita akan lihat bagaimana caranya untuk kita create satu remarketing campaign. Alright, seperti mana yang telah pun anda ketahui guys, pada subtopik yang lepas kita telah pun create Google Search Ads dan juga Google Display Ads. So if kita dah run satu kali ads ataupun kita dah pun run 2 ke 3 kali, tak kisahlah, I do it as long as anda dah pernah run Google Ads. So apabila audiens tersebut masuk kepada anda punya website, landing page ataupun anda punya Instagram account dan Facebook account dan juga sebagainya, apa yang anda boleh buat dengan data tersebut? Apabila audiens masuk ke dalam Instagram anda sebagai contoh, kita boleh ambil list of audience yang telah pun masuk ke dalam Instagram anda untuk kita create satu custom audience, di mana kita boleh gunakan audience ni untuk kita retarget semula ataupun kita remarket semula iklan tersebut kepada mereka yang telah masuk. Maksudnya kita buat iklan retargeting lah dalam Facebook version ataupun remarketing dalam bentuk Google Ads. So kenapa benda ni penting? Sebab benda ni boleh membantu untuk kita follow up balik audience. Ataupun kita buat satu campaign, kita buat satu funnel system daripada satu campaign yang pertama, and then campaign yang kedua adalah audience yang pernah engage dengan campaign yang pertama. So maksudnya kebarangkalian untuk audience tersebut engage dengan iklan kedua anda adalah lebih tinggi. Kerana apa? Kerana mereka adalah retargeting punya audience, di mana audience ni telah pun menunjukkan interest ataupun minat kepada anda punya iklan dengan masuk kepada anda punya website, landing page ataupun anda punya Instagram. Okay guys, tanpa masa kita akan lihat bagaimana bagaimana overview kepada subtopik 8.11. So untuk kita create satu remarketing Google Ads campaign guys ya. So okay, tempat dia adalah sama dengan pada bahagian subtopik 8.6 guys ketika kita create custom audience untuk dapatkan demographic Okay, kita kena pergi dekat bahagian audience manager nombor 1. Yang kedua, kita kena create segments nombor 2. Dan yang ketiga adalah kita perlu pilihlah ada 4 option dekat situ. Sama ada website visitor, app user, YouTube users ataupun customer list. So masuk website visitor ni anda boleh gunakan sama ada apa-apa link yang menggunakan www.blablabla.com. Anda boleh gunakan sebagai contoh, saya akan gunakan Instagram, dan sekiranya anda mempunyai application daripada Google Play ataupun App Store, anda boleh gunakan app user, dan juga sekiranya anda retarget kepada YouTube user. So this one adalah untuk sekiranya anda pergi kepada YouTube link YouTube profile anda. Sekiranya dekat bahagian website tu anda letakkan pada YouTube, sekiranya ada user yang masuk kepada anda punya channel, mereka akan dapat next iklan anda. Bagi customer list pula, sekiranya anda telah pun anda save anda punya customer list, anda upload sendiri customer list, so dekat situ dia akan keluar guys Alright guys, clear dekat bahagian ni So okay, daripada sinilah, daripada keempat-empat data ni kita akan buat satu remarketing ads campaign. Sama seperti platform yang lain, sama seperti platform Facebook dan juga Instagram dan juga TikTok. Remarketing campaign ni beza dia dekat situ saja, dekat bahagian audience sahaja. The rest semua flow campaign adalah sama seperti usual. Okay, right. Dekat bahagian create segments ni, anda ada option untuk masukkan Google Ads text. Ini untuk masuk dekat bahagian website. So, tanpa masa kita akan pergi kepada bahagian Google Ads. So, alright. So, ini adalah paparan Google Ads anda selepas kita run iklan yang lepas iaitu Google Display Ads. So, untuk pergi kepada bahagian Audience Manager, tekan saja pada bahagian Tools and Settings seperti biasa. Pergi saja kepada bahagian, nampak guys Alright. Okay guys, anda realize tak something? Okay. Last time, kita punya bahagian ads campaign, dia bukan macam ni. Dia adalah drop down dia adalah drop down ke bawah. Tapi right now dia dah jadi seperti usual, seperti sedia kala. So dia dah jadi macam ni. So inilah yang kita nak. So ini mungkin kebarangkalian mungkin anda dah pun ada ataupun anda dah pun tiada. Tapi it's okay je, saya nak reload semula. Saya nak tengok adakah selepas saya refresh balik, benda ni still ada ke dia dah kembali kepada existing ataupun kembali kepada yang tadi tu. So kira-kira once kita dah pun refresh page saya akan tekan balik semula pada bahagian Tools and Settings. Saya just nak tengok sama ada dia dah kembali kepada asal ataupun dia masih mengekalkan yang macam tadi. Okay, right. So, congratulations guys. Sekiranya anda dah pun capai layout sedemikian. So, maksudnya ini adalah layout yang final untuk anda guys. So, hopefully layout ni tak berubah lagi. So, hopefully Google jangan ubah lagi sebab apa? Sebab ini adalah layout yang terbaik. So, okay, right. So, pergi pada bahagian Shared Library. Teruskan kepada bahagian Audience Manager. Okay, right guys. Kita pun sampai kepada bahagian Audience Manager. So, perkara pertama yang anda akan lihat adalah ada 4 tabs dekat bahagian kiri ni guys. Ada bahagian Audience, Segment, Data Insight dan juga Data Source. Okay, right guys. So, dekat bahagian sini guys
yang kita pernah gunakan adalah di sini pada bahagian custom segments. Kalau anda still remember guys, dekat bahagian custom segments ni ada tempat untuk kita buat tudung labuh audience. So this one kita nak cari demographics bagi audience tudung labuh guys. Tapi right now kita bukan nak buat dekat situ. Right now kita nak pergi dekat bahagian data segment. Still dekat bahagian segment kita pergi dekat bahagian data segment di sini. Apa yang kita akan buat ialah kita akan tekan pada bahagian plus. So bila kita tekan pada bahagian plus di sini, kita ada pelbagai option guys. Sama ada website visitor, app users, YouTube users dan juga customer list. So right now kita akan pilih yang mana guys. This one adalah apa yang saya kongsi sebentar tadi. So anda boleh pilih daripada website visitor, app users, YouTube users dan juga customer list guys. So right, so dekat sini kita akan pilih pada bahagian website visitor. Okay right guys, once anda dah sampai dekat sini, so ini adalah tempat untuk kita create custom audience untuk kita buat remarketing guys. Once dah ada custom audience, barulah kita boleh buat remarketing campaign. So dekat sini biasanya kita akan rename sebagai, contoh kita akan buat Instagram custom audience 20 Februari 2022. Okay right, so dekat sini dekat bahagian segmen ni anda boleh pilih sama ada visitors yang visitors of a page ataupun visitor yang visit, who also visit another page, who did not visit another page, visitor of page during specific dates dan juga with specific text. So saya akan pilih saja pada bahagian sini visitors of a page. So dekat sini saya boleh pilih, kita boleh pilih guys sama ada dia match any rule group ataupun dia match every rule group. Maksudnya dekat sini kalau dia match any, sekiranya anda buat lebih daripada satu sekalipun, sekiranya dia match yang atas ni, dia akan termasuk dalam this audience. Audience itu akan termasuk dalam custom audience. Tapi sekiranya anda letakkan match every rule group, dia mesti this one and this one. Guys clear So bila anda letak macam this one, match any rule group, tak kisah sama ada salah satu guys So okay, contoh if anda ambil page URL. So dekat sini kita letakkan pada bahagian Instagram sebagai contoh. Saya akan letakkan bahagian Instagram dekat sini. So dekat sini sama ada dia contains this one. Okay, nampak dekat sini audience doesn't have any members. So, apa sebab kita tak buat apa-apa iklan lagi dekat Instagram ini. So it's okay, tak apa. So inilah bagaimana contohnya untuk anda create custom audience. Tekan saja di sini, pilih saja page URL dan juga pilih contains. So di sini letakkan anda punya website, landing page ataupun Instagram, Facebook dan juga sebagainya guys. So dekat bahagian sini prefill segment with empty one. So dekat sini dia ada dua option guys. Google Ads untuk audience manager dia ada bagi dua option. Option yang pertama yang dekat atas ni adalah maksudnya within the past 30 days sahaja. Maksudnya the past 30 days saja siapa yang telah pun interact dengan anda punya business akan termasuk dalam custom audience ini. Anda akan ambil 30 hari sahaja. Ataupun sekiranya anda ambil daripada sini, dia akan ambil daripada kali pertama. Dia akan start dengan empty segment. Dia akan start dengan empty segment. Dia start dengan kosong. Dia start dengan kosong. So maksudnya siapa yang masuk dekat dalam tu, dia akan automatically masuk. Ataupun anda nak pilih 30 hari sahaja. Guys clear dekat sini kebiasaannya saya akan ambil dekat sini pre-fill untuk 30 days. So dekat sini can pre-fill your segment with people who have interact your business within 30 days. Ataupun kita boleh start dengan empty segment. Start empty segment maksudnya kita start saja kosong. Sekiranya next time ada kita buat iklan dan ada orang yang masuk dalam tu, dia akan automatic update. Sama macam TikTok ads TikTok punya custom audience, dia akan auto update. So alright, dekat bahagian membership duration pula adalah sekiranya number of audience tersebut akan stay dekat dalam audience ini, dekat dalam custom audience ni selama berapa lama. Sekiranya kalau kita ambil 30 hari sahaja dan audience tersebut dah pun interact dengan kita sebagai contoh. Hari ni hari ke-28. Dia masih lagi dalam custom audience. Hari ke-29 dia masih lagi dalam custom audience. Hari ke-30 dia masih lagi dalam custom audience. Esoknya hari ke-31 orang person A tu dia akan terkeluar daripada custom audience ni. So apa sebab kita bagi dia 30 hari sahaja untuk dia stay dalam audience segment ni. Lebih daripada 30 hari, dia akan di-kick keluar daripada audience segment. So maksudnya, sekiranya anda nak yang lebih besar, ideanya mungkin diletakkan 180 hari. 180 hari ni kebiasaannya untuk 6 bulan. 180 hari ni untuk 6 bulan. Lebih kurang lah, roughly plus minus 6 bulan. So untuk anda lihat sama ada dia okey atau tidak, boleh ambil yang lebih lama. Tapi sekiranya anda nak buat macam TikTok, ambil short duration TikTok kan dia ada 14 days dengan 7 days 15 days dengan 7 days So mungkin anda boleh juga buat dengan lebih dekat sekiranya anda rasa niche
anda nak target kepada mereka yang betul-betul eager untuk membeli, hungry untuk membeli produk anda, hungry audience, hungry customer, anda boleh set dengan lebih dekat guys. Alright, so mungkin anda boleh set 7, so kali ni kita akan boleh default 30 sahaja. So this one adalah untuk description, sekiranya anda nak letak apa-apa description dekat sini. Tapi this one kita tak letak apa-apa description. Saya akan letak dekat sini sahaja. Tapi kalau nak letak dekat sini pun boleh kot. Alright, so today's audience sebagai contoh. Dan kita akan tekan this one. This one guys masih kosong lagi doesn't have any members, but tak apa, it's okay, kita akan create sahaja segment dekat sini. Kita akan create, so dia akan ada dekat sini IG custom audience 20 Februari 2022. So dekat sini dia still lagi populating, sama juga macam Facebook Ads Manager dengan TikTok Ads Manager, dia akan populating. Untuk boleh digunakan audience tersebut perlulah lebih daripada 1000 dan ke atas, barulah anda boleh gunakan sebagai remarketing campaign anda. So anda boleh tengok back from time to time berapa banyak dan sebagainya. Sometimes if value dia terlalu sikit, anda kena kembangkan lagi mungkin daripada 30 days tu anda kena kembangkan lagi kepada 60 days, 180 days dan sebagainya. So correct guys, so ini saja, very simple very simple untuk buat custom audience. Untuk buat custom audience dekat sini, pergi dekat data segment, tekan bahagian plus, so anda akan nampak banyak option dekat bahagian custom segment ni adalah untuk kita tengok demographic setting. So dia tak akan keluar dekat sini. So dia akan keluar dekat sini. Tapi right now macam mana kita nak buat remarketing campaign? So pergi semula pada bahagian home, tekan saja dekat bahagian Google Ads ni. Alright, once dah sampai home, tekan pada bahagian campaign. Alright, once dah sampai ke bahagian campaign, tekan saja pada bahagian plus. So kita akan create a new campaign kita akan create new campaign. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk anda masukkan audience tersebut. Dia dekat bahagian audience. So kalau anda perasan sebelum ni dia ada dekat bahagian bawah tu. Dia ada dekat bahagian marketing. Alright, let's say kita ambil pada bahagian website traffic kita ambil website traffic sahaja sebagai contoh. For example ni kita biarkan saja this one yang tadi yang saya telah berkongsi kepada anda semua. Alright, so tekan saja bahagian continue, tekan saja pada bahagian search ataupun mana campaign yang anda nak buat. So masukkan pada bahagian website guys Saya akan pinjam kepada remarketing campaign. Dan saya akan terus tekan pada next. Alright, so this one tekan saja pada bahagian budget this one, letakkan saja RM10 sebab apa kita nak tengok dekat bahagian tersebut. Letakkan saja RM10. So dekat sini pilih saja bahagian, bila tak apalah kita buat betul lalang letaklah exactly sama So saya akan tekan pada bahagian sini select bid strategy. So pilih pada manual CPC, manual cost per click So alright, so once dah pergi kat manual CPC, so this one untick this one. So alright, so tekan pada bahagian next. Alright, untick pada bahagian display network. So okay, tekan saja pada bahagian the whole Malaysia. Alright, language pilih saja pada bahagian Malaysia, Malay dan juga English. Alright, benda tu terletak dekat bahagian audience segments. Alright, so cari saja pada bahagian audience segment. So mana-mana campaign yang anda buat, objektif website ke, brand awareness ke, display ke, ataupun anda buat search ke, pergi saja pada bahagian audience segments. So bila anda dah pergi pada bahagian audience segments, alright, so kita akan lihat dekat bahagian sini, tekan saja pada bahagian browse. So once anda dah masuk pada bahagian browse, make sure anda pergi dekat sini. How they have interact with your business. Dekat dalam bracket your data and similar segment, tekan saja dekat sini. So anda nampak dekat sini website visitor. Tekan saja, so anda akan lihat dekat sini IG custom audience 20 Februari 2022. This one 20 Februari 2022. This one yang kita create just now. So pilih saja this one. So pilih saja this one. So dekat bawah ni tekan kepada targeting. Kalau last time kita guna yang observation untuk kita observe tapi kita utamakan kepada audience ini, anda boleh fokus directly 100% kepada audience dalam ni saja. Anda target kepada mereka saja. Anda narrow campaign tersebut kepada audience yang hanya dah pun engage dengan Instagram anda. So lepas tu anda terus naik pada atas, kecilkan dia. Lepas tu continue campaign seperti biasa. Right now anda nampak kat sini kita dah pun letakkan audience segment targeting IG custom audience 20 Februari 2022. Right, that's it. Itu sahaja. Dekat bahagian next semua ni anda proceed seperti biasa. Sama juga dengan pada bahagian display campaign ke ataupun apa-apa objektif yang anda buat pun, pergi saja, cari saja pada bahagian audience segments, pergi saja kepada bahagian browse dan anda cari dekat sini Biasanya dia option yang keempat how they've interacted with your business.
So dekat dalam bracket your data and similar segments, tekan saja pada bahagian ini, and then once anda klik pada bahagian ini dan anda pilih pada bahagian targeting untuk dia narrow fokus ke dalam segmen ni saja. Untuk fokus, untuk kita narrow reach tu ke dalam selected segment saja. Kita biarkan dia masuk. Kalau yang kat bawah ni anda pilih, dia still lagi jangan narrow, don't narrow the reach of your campaign. Dia still lagi luas kan, cuma dia bagi priority kat dalam this one. Cuma yang this one kita nak specifically 100% kat dalam targeting audience ni. Clear guys Itu saja untuk bahagian remarketing campaign. Once anda dah setup selesai, pergi saja kepada bahagian belakang, next, dan teruskan iklan, setup iklan anda seperti biasa guys So untuk remarketing campaign, that's all, itu sahaja. Dan kebiasaannya untuk remarketing campaign costnya adalah lebih murah. Sebab apa? Sebab anda dah target audience yang lebih tepat. Dah target audience lebih tepat. Sebab apa? First campaign anda dah set keywords yang tepat, demographics yang tepat, dan juga headline dan sebagainya, ataupun gambar dan sebagainya. Dan iklan yang kedua, audience yang dah engage dengan iklan pertama sahaja, anda masukkan ke dalam pool audience ataupun segments, dan anda buat iklan yang baru untuk audience segments sahaja. Guys, clear? So ini adalah cara yang baik mungkin anda boleh praktikan. Setiap orang mungkin beza, cuma kalau anda tanya saya lebih prefer tak buat remarketing ni, saya terus pergi dekat Instagram. Sebab dekat Instagram tu ada banyak content yang which is saya believe itu adalah funnel yang terbaik. So mereka akan masuk dekat situ. So mereka akan linger around dengan content dekat dalam Instagram. If mereka okay untuk membeli, mereka akan pergi dekat bahagian sini. Dia still okay nak beli, dia akan pergi dekat bahagian sini. If dia okay dengan harga, dengan konten-konten yang ada dekat sini, so dia nak membeli, dia akan pergi dekat sini. So this one kita akan kongsikan dalam next topic So macam mana kita nak buat website ataupun kita nak menggunakan WordPress untuk buat sales page Sebab itu adalah lebih fleksibel, anda boleh control almost everything guys So okay guys, clear dekat sini. So untuk next subtopic, itu subtopic yang terakhir, saya akan kongsikan bagaimana caranya untuk kita improvise Google Ads campaign, as well as untuk kita monitor Google Ads campaign lah. So anda boleh pastikan lepas anda run, dia bukan biar macam tu je. So anda boleh keep track semula mana yang okey. Ada beberapa perkara yang ingin saya kongsi kepada anda semua, especially dekat bahagian keywords lah. Ada sikit yang saya dah explain pada video yang lepas, di mana anda boleh delete keywords yang ada low search volume guys Okay right guys, kita tamatkan dahulu video ni di sini dan kita akan continue di dalam next video.